Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tolong berhenti memperbodohkan rakyat. Tak kala misteri Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB sedang diselongkar dan dibongkar secara terperinci di Mahkamah Tinggi. Tak kala Malaysia dikatakan kesipuan kerananya dan tak kala jurubinanya bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Sebuah lagi entiti yang berpotensi menjadi skandal raksasa sedang terbentuk. Skandal ini didakwa bakal mengalahkan Wan MDB dan menggantikannya dengan skala yang jauh lebih besar, lebih mengerikan dan memalukan, termasuk Wan MDB sendiri. Skandal ini berbeza dengan Wan MDB kerana ia diberi perencah Melayu Islam oleh Tan Sri Mahyadi Mat Yassin dan penggantinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan Kabinet Keluarga 69 bersama PAS dan juga GPS. Isu ini dibangkitkan oleh pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi amaran betapa sebuah entiti bernama Digital Nasional Berhad DNB berpotensi menjadi skandal lebih besar daripada Wan MDB. Menurut beliau, DNB diserubungi misteri kerana tidak ada suatu dasar, ketulusan dan tender yang jelas bagaimana DNB memegang kedudukan sebagai pemborong tunggal 5G. Beringat dan berwaspada, kita baru hebah dengan kisah Wan MDB. Sekarang kita berdepan dengan kemunculan satu skandal baru, DNB. Isu 5G yang diwawarkan sangat penting tetapi tidak ada dasar jelas, tidak ada ketulusan, tidak ada tender. Katanya dalam satu video di Facebooknya, Anwar berkata beliau percaya beberapa syarikat yang diberikan tender secara rahsia oleh kerajaan dalam projek itu dimiliki beberapa tokoh utama politik. Kos tak menentu, ada sebut 10 bilion ringgit. Lepas itu 15 bilion ringgit atau 18 bilion ringgit. Tegasnya, DNB merupakan sebuah syarikat milik penuh Menteri Keuangan, diperbadankan atau MOF, telah diberi mandat oleh kerajaan untuk menjadi pihak neutral tunggal bagi melaksanakan infrastruktur dan rangkaian 5G di seluruh negara. Menurut laporan bernama pada 3 Disember lalu, DNB mengumumkan akan melancarkan 10% liputan perkhidmatan 5G di Putrajaya, Cyberjaya dan Kuala Lumpur pada akhir bulan ini dengan bilangan tapak kumulatif sebanyak 500 tapak. Bilangan ini akan ditingkatkan kepada 4,018 tapak atau 40% liputan di kawasan berpenduduk di Pulau Pinang, Johor, Sabah, Sarawak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Perak. DNB juga menyasarkan mencapai liputan 80% di kawasan berpenduduk negara ini menjelang 2024 dengan 7,509 tapak lapor bernama. Ismail Sabri berkata bajet 2022 dirangka dengan penekanan daripada rakyat untuk rakyat dengan penekanan kepada usaha memperkasa pendigitalan. DNB dikatakan akan mencipta ratusan pekerjaan di dalam ekonomi secara keseluruhannya dan mendorong peralihan ekonomi kepada pekerja berkemahiran tinggi. Anehnya, Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM, Datuk Zahidi Zainul Abidin pada sesi Dewan Rakyat pada 9 Disember lalu berkata, tiada perundingan antara MOF dengan KKMM mengenai pelantikan DNB sebagai pelaksana rangkaian dan infrastruktur 5G melalui model rangkaian borong tunggal atau SWN. Kenyataan Zahidi ini dipertikai oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz dengan menyatakan bahawa konsep rangkaian tunggal 5G atau SWN telah dibincangkan secara bersama antara MOF dan KKMM di Kabinet sejak tahun 2019. Pelik tak? Tahun 2019 ialah era Pakatan Harapan. Masa itu DNB belum wujud. Untuk rekod, syarikat tujuan khas SPV ini hanya wujud pada Mac 2021, iaitu ketika negara sedang berada dalam pengisytiharan darurat.
Sejak itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan telah berkali-kali menggesa Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional membatalkan monopoli 5G oleh DNB. Sedangkan DNB ini didakwa langsung tidak ada kemahiran dalam bidang yang ingin diterokainya. Tiang telekomunikasi pun DNB tidak ada. Zahidi dipetik sebagai berkata, justru projek ini akan menjadi lebih teruk daripada 1MDB, kata pihak yang meragui projek terbaru Barisan Nasional Perikatan Nasional ini. Sudah tentu ia sukar difahami oleh Makcik Kiah, penjual pisang goreng atau Pak Mat Nelayan, kerana dipenuhi jargon-jargon yang bertujuan untuk mengkagumkan sahaja. Malaysia seolah-olah tidak belajar daripada pengalaman dalam tadbir urus 1MDB. Malah DNB berpotensi mengklon perangai buruk 1MDB. Tidak hairan jika rakyat mempertikaikannya. Berhentilah memperbodohkan rakyat dengan dongeng DNB ini.